PMWI. Setakat ni untuk PMWI dia selalu split pada dua. Satu adalah of course dia minta tim-tim yang ada fanbase yang besar, populariti yang besar untuk viewership sake tersebut. Dan kedua adalah yang berbentuk serius. So sekarang kita terus tukar nama sudah, terus pergi ke World Cup. Adakah masih lagi akan ada dua phase di mana ada invited melalui voting? Kemudiannya the second half adalah pencampuran yang voting dan juga yang betul-betul qualify secara langsung, ataupun hanya satu saja kan? Satu je. Dan kita nak tahu juga adakah ada liga campur final ataupun dia final 3 hari terus. So itu banyak persoalan sebenarnya. Untuk PUBG Mobile ni benda ni yang agak banyak persoalan sebab dia adalah Battle Royale. Betul. Kau tak boleh buat macam round robin ke double elimination ke. Tak boleh. Ini adalah Battle Royale. So ada pelbagai benda yang perlu fikirkan pada ketika ini, dan of course kita kena tunggulah daripada informasi-informasi daripada PMPL updates. Betul. Kalau nak berharapkan orang lain memang tak akan dapat information tu. Kena tunggu untuk league update, guys. Encik James Young kan nak tunggu lama. Itulah, tunggu lama. Lama tu. Dia explain, tapi kadang kesian juga dia macam nak bagi news yang exciting. Tapi orang dah tahu dah. Kan? Tepuk tangan. Tapi dia dah tahu dah. Zersia oleh kena berjaya mendapatkan pick me terlebih dahulu. Ini pasukan yang perform agak baik atau memberikan prestasi yang baik juga. Chopper dengan player yang selalu menghantui player-player Thailand sebelum ini. Antara pasukan yang meningkat naik agak laju juga. Tapi itulah pasukan Thailand dia betul-betul dia meningkat, lepas tu dia jatuh. Mungkin dia 1 season 2 season dia kuat macam Infinity naik, lepas tu tiba hilang. Tapi Infinity hilang just sebab memang line up dia hancur. Betul. Semua orang berhijrah ke situ dan ke sini. Yang paling menariknya dekat sini adalah kita nampak GOT2 ni kembali semula dalam permainan. Kalau kau ingat, GOT2 ni adalah salah satu player selain daripada Lung yang dibawa ke Nova. Tapi pada rasanya tak lepas lah kot diorang punya saringan untuk GOT2 ni sebab dia masih lagi bermain di sini untuk tim The Infinity. Itu yang menariknya lah. Mungkin tak tahu apa faktor kenapa dia kembali ke sini atau macam mana. Atau macam kau cakap lah ada saringan kan. Sebab Long apparently berjaya untuk masuk ke dalam main lineup. Player kegemaran Order. Dengarnya. Player kegemaran dia dari segi permainan yang rasanya mungkin Order ada rasa seperti satu mentor juga kepada Long. Yang mana aku rasa sangat relevan. Dan prestasi dia dekat Nova pun not bad lah. Setakat game yang aku tengok first day, second day lah. Benar sekali. Aku banyak juga dengar cerita pasal dia sebab Biu suka cerita pasal dia. Dan dikatakan bahawa dia adalah salah satu orang yang memang makan, minum PUBG Mobile. Makan, minum PUBG Mobile. Dia tak fikir benda lain langsung. Dan dia punya passion untuk menang itu adalah benda yang buat dia bangun pagi. Mau jadi lebih baik, mau bermain dengan lebih baik, mau jadi champion-champion, benda-benda tu semualah. Memang satu budak yang ada semangat juang yang tinggi dan satu perkara yang membanggakan juga untuk dia bermain dalam line up Nova. Global Champion. Global Champion, 2 kali. Begitu juga untuk Yuhai jugalah. Juga pernah bermain bersama dengan tim yang menjadi World Champion. So kita ada 2 player sudah yang pernah bermain dengan tim juara dunia. Itu benar. Tidak dinafikan perkara tersebut. Rosemary walaupun beberapa kali menjadi MVP untuk PMSL. Satu saja yang dia belum pernah merasakan yang orang kata ini memang selalu didamba-dambakan juga dekat dalam Indonesia. Tetapi disebabkan dia tidak pernah memegang title juara dunia, itu mungkin yang menyebabkan Rosemary sedikit mungkin terkesima sedikitlah dengan apa prestasi dia. Tapi waktu ni memang ada stalemate jugalah kalau dilihatkan antara Zersia dan juga Pikmi. Perlawanan yang berlaku. Z, Nananam, Juba. 2 lawan 2 sekarang ni. Kedua-duanya akan rugi sebenarnya kerana hilang 2 member. Yang akan untung siapa yang mau third party dekat sini. BTR ada Katana tapi Pikmi akan mendapatkan 1 1-for-1 trade. Last guy sekarang ini akan cuba mendapatkan wipe tapi dia akan bunuh terlebih dahulu. So Pikmi ada peluang untuk bermain dengan 2 orang unless member tu tembak je kat bawah, memang dia tembak. So daripada 4-4 jadi 3-3 jadi 2-2 sekarang 1-1. Siapakah yang akan jadi pemenang? Lompatan tembakan dilepaskan, tidak mengenai sasaran. S12K mengenai sasaran daripada Zersia. Maka yang akan keluar paling awal adalah Pikmi. Dan mereka akan keluar dengan 3 mata di dalam tangan. And still not bad. Not bad lah. Tapi ada defisit 1 lah. Alah, mati sudah dia.
Lapar datang tembak begitu sahaja dengan satu barrel di situ. Habis cerita. BTR mengeluarkan Zerziah dan kedua-duanya akan kerugian sedikit lah. Tapi secara relatifnya untuk Sunhawk dapat 3 dan 4 mata mungkin jauh lebih baik lah kot daripada kau survive punya lama, main punya lama, duduk lalu jambatan ataupun lalu bahagian air, tiba-tiba mati macam tu je, tak ada markah langsung. Walaupun untuk 3 pasukan Malaysia, inilah hari pertama mereka bermain untuk minggu ini. U22, Udo Lions dan juga Todak. Todak walau bagaimanapun adalah pasukan yang hampir berjaya lepas ke Super Sunday juga. Permainan mereka agak garang dan satu kredit lah perlu diberikan kepada, bagi aku nampak Cleon betul-betul survivalist lah untuk Todak. Benar, dia orang garang. Dia orang banyak mata-mata penyingkiran. Mereka tidak begitu malu-malu untuk menembak. Rasa itulah salah satu kelebihan mereka dengan kemasukan Cleon. Dan tidak lupakan jugalah, walaupun kita tak suka cakap pasal player ini, player ini pun pandai menembak dan firepower dia tinggi, iaitu Encik Tam. Tapi itu je kami nak cakap pasal dia, tak ada tambah-tambah. Tak ada apa dah. Lain semua nak cakap pasal Rocky, Cleon, Kuza. Ya, walaupun Kuza tak main, kami akan borak pasal Kuza 5 minit. Kuza, betul. Todak apa? Oh, Todak ada Abang Lot. Abang Lot. Ya, Abang Lot baru-baru ni pun mula untuk melakukan podcast. Ya, betul. Di mana kadang-kadang aku tengok tu, dia ni kerja untuk Todak ke? Dia dibayar untuk merosakkan Todak kan? Sebab dia buat kontribusi pasal Moon, pasal Ciku kan. Kenapa dia orang bagi gaduh antara diorang ni? Tapi Abang Lot memang sangat-sangat bijak lah untuk melakukan konten-konten ni. Kita harapkan dia juga akan menjemput player-player daripada PUBG Mobile ke dalam podcast-podcast beliau. Tapi pada ketika ini, oi! 2 orang jatuh untuk BTR, sebenarnya dijatuhkan oleh PA. Mampu ke jatuhkan BTR? Oh, dia jatuhkan 2 di bahagian depan itu. Jadi Zaxi memang betul-betul kena ambil risiko untuk pergi ke depan ni. Dalam letakkan satu smoke. Tapi adakah PA akan melakukan tindakan susulan? Ya, sebab mereka dah berjaya recover salah satu daripada player mereka, Starless ataupun Satar. Pada waktu yang sama, O2 juga sedang dijatuhkan sedikit demi sedikit. Zaxi akan dijatuhkan, tinggal 1 saja untuk BTR. PA ada peluang. Sikit saja lagi dia berapa? Rata! Wow! 4 mata, kehilangan 2, tetapi BTR akan dikeluarkan pada ketika ini. Tapi waktu yang sama dilihatkan U22, 3 orang player mereka meletup tadi kenderaan dalam masa rotation, menyebabkan sekarang tinggal seorang sahaja player, dan itulah Abi. Satu player berjaya di knockdown, tapi situasinya sukar dengan player daripada Team X. Dulu dikenali sebagai Stalwart X, tapi sekarang ini X akan menuju ke hadapan. Grenade tangan akan cuba dimasak. Masih lagi player di knockdown itu dapat diselamatkan untuk Team X ini. Grenade on the way. Letupan akan berlaku dan mereka akan berjaya untuk mendapatkan Abi juga. Terkeluar awal bagi U22 pada ketika ini. Yang di knockdown juga akan berjaya untuk diselamatkan. Apa boleh buat? Duduk terlalu jauh daripada circle. Mungkin antara benda-benda yang akan menyebabkan pergaduhan kat sini. Dan kita nampak hari minggu lepas Todak, apabila mereka terkeluar jauh daripada circle, ini yang mereka buat. Mereka tunggu orang di bahagian bawah jambatan tersebut. Dan perkara ini dilakukan dengan baik juga oleh STX. Menggunakan konsep yang sama. Tetapi ia agak mengejutkan untuk BTR antara yang terkeluar awal. Tapi mereka ada 3 juga points lah. 3 mata tapi kau PA. Oh, dah ada 4 mata dah untuk mereka. Hampir semua mata mereka collect semalam. Kan? Yep. Dan mereka bukan jatuh tim biasa-biasa. Betul. Itulah BTR. Sedikit malang bagi BTR dia juga. Permulaan tidak begitu cantik bagi mereka. Judo O2 juga. Ya, di Sunhawk. Tapi permainan akan diteruskan. Inilah tim yang kita sebutkan sebentar tadi. Todak, Ryu, Cleon, Iftar akan bermain bersama dengan player tersebut. Ya, benar. Player tersebut tidak diindahkan oleh kameraman kita, jadi kita tidak perlu sebutkan pasal sebenarnya beliau. Kameraman memang tak suka dengan dia pun. Kan? Momen-momen dia ada clash pun dia tak tunjuk. Bolah, sedih. Lepas tu dia akan cakap, caster select. Apa benda dia tak tunjuk? Tu dia Todak Tam akan dijatuhkan dekat situ. Alamak, Tam. Alah, Tam. Habis. Dibunuh oleh Talon, Tam. Ayo. Kita nampak nama baru kita boleh sebut. Kan, ini tak nak fokus. Apa kita boleh cakap? Cleon akan jatuh dekat situ juga. Tengok, Cleon jatuh dia tunjuk. Betul. Cleon jatuh dia tunjuk. Aku cakap ni, Tam, cameraman tu masalah, bukan kami. Kan, kita orang tak ada masalah. Kami, kalau nampak kami sebut. Nama kau keluar tadi kami sebut lah. Ya. Tapi pada waktu ini, Cleon masih lagi dapat dipegang. Ada dalam perkiraan tersebut, Ryu akan mengagalkan pergerakan
Talon ke hadapan tapi mereka tahu mereka ada nombor advantage 4 lawan 2 pada ketika ini. Star ditembak daripada kawasan tepi. Akan berjaya untuk dijatuhkan juga. Ryu player terakhir bagi Toda dan juga akan dikeluarkan pada ketika ini. Tiada mata juga bagi Toda. Tapi biarlah Malang. Malang untuk Toda tidak mendapatkan apa-apa mata juga. Memang hari ini sebenarnya grup B semua memang ada permainan yang agak ni kalau kita lihatkan daripada yang keluar awal BTR, Zezia, YO2 dan juga Toda semua grup B. Tak tahu apa yang mungkin dia tak dapat memo lagi. Kita orang dah tukar style main macam ni. Laju betul. Sebab semalam pun kita lihat ada pertukaran style daripada Void, daripada Talon. Talon pun yalah pada minggu lepas tak lepas. Mungkin tak disangkakan terjumpa pula dalam mereka punya rotation. Dan ini memang tak mengejutkan lah disebabkan setiap minggu mereka kena shuffle group. So tak ada orang ada informasi yang tepat. Tim ni akan rotate pada di sini, mereka akan drop spot sini, mereka akan rotate pada waktu ni. Tak ada analisis yang boleh buat dengan sebegitu cepat lah. Apa yang aku rasakan. Tapi untuk Sam9 jauh daripada circle. Tiada pasukan, ada satu pasukan Malaysia di dalam circle iaitu pasukan PA, tapi mereka ada 2 orang saja. Yudo Lions juga dekat dengan circle. Boom ada di dalam. Infinity memang ada di dalam juga. Dan yang paling penting sekali adalah orang nak tengok AE. Mereka sudah ada di dalam, adakah akan perform dengan baik? Kerana AE boleh katakan mereka balance daripada semua map. Ya, juga tak boleh lupakan player bernama Rosemary tersebut memang berkualiti seperti kerusi kita yang dimain-main oleh Jayanta. Ya, betul. Kau buat apa tu? Tengah main armrest je. Oh, main armrest. Memang nak bawa balik kan? Aku ada semua tools yang diperlukan. Tapi ni STX. Wah, akan ditembak Stone. Okay. Direct threat ataupun ancaman terus. Tony K akan berjaya dapatkan satu lagi dia juga akan dapatkan. Dan ada peluang untuk dia berjumpa dengan Tony K kalau dia hidup dekat sini. Satu lagi balingan granat tangan daripada Tony K sekarang ini. Tidak akan mengenai sasaran, tapi granat depan muka Tony K. Tulisan damage tidak diambil, betul-betul memahami range granat tangan ni. Tapi berjaya dapat satu lah Inche Schwabs. Dan sekarang ni mereka ada 2 knockdown sudah pun diambil oleh Vampire. Number advantage tu ada pada mereka dan mereka boleh cross the road. Mereka akan dapatkan satu, mereka dapatkan 2, mereka dapatkan semua. Akan dikeluarkan satu lagi tim daripada grup B. Pertahanan sempurna daripada Vampire. Memang benar, seolah-olah tak dapat memo langsung pasukan grup B ni. Tinggal 3 tim saja baki. Ya, itulah. Tapi itu memang 3 tim yang memang selalu didamba-dambakan lah, yang selalu disebut-sebut. AE, Boom dan juga Yal. So mereka cepat untuk mengatasikan apa yang dilakukan oleh grup A ataupun grup C sebenarnya untuk permainan Sunhawk ini. Tapi ialah maybe satu orang kata-kata pujangga, Sunhawk tu warm up je bro. Ya. Mereka ni teriakan Leon lah. Player mereka addition yang terbaru bagi Yao. Ya, masa transfer window aku confused juga. Sebab orang selalu cakap, Leon masuk ni lah, masuk Toda. Ya ke? Ada cakap dia masuk Yudo Lions. Rupanya ada Leon dengan Cleon. Lain-lain punya. Lain-lain semuanya. So masa tu macam, ya ke? Ada orang cakap dia masuk Toda. Ada cakap masuk Yudo Lions. Rupanya ada 2 orang beza. Ya, tapi yang paling besar pada Yudo Lions pada ketika itu adalah ya kemasukan player yang paling mahal kita sebutkan, Jimmy OP. Zeta. Terlalu banyak offer sampai member rambang mata bagi seorang Jimmy. Terbincangkan benda ni masa PMNC. Dan memang menjadi kenyataan dan Jimmy akhirnya memilih Yal. Pada ketika ini terlihatkan Zeta mau menjimat penggunaan first aid kit. Bandage yang kena pakai. Nampak member suka menabung. Benar. Dan relevan juga lah untuk masuk balik ke dalam Yal dengan adanya bekas teammate dia dekat situ juga, Encik Mos Raymond. Dan juga of course adik Luke juga. Adik Luke. Ternike. Jadi tiada masalah daripada segi pertukaran strategi. Dia sudah mengetahui perkara itu, tak perlu terlalu banyak masa untuk adaptasi lah.
kepada apa. Kalau dibandingkan dengan pasukan seperti Geek Fam yang memang kena tukar strategi dia mungkin 180 darjah juga. Jimmy, api Yuhai akan dijatuhkan oleh Misery, dikeluarkan langsung. Pasukan Sam9 antara yang memberikan prestasi terbaik semalam untuk pasukan Malaysia. Di nombor 7, mereka perlu menamatkan bahawa waktu ini teori-teorinya menyatakan bahawa 85 markah adalah safe point lah untuk tim grup C ini. Untuk terus ke Sunday. Untuk terus ke Sunday. 85? 85. Itu tak tahulah ada orang dalam mortgage buat kira-kira sendiri. Aku malah nak kira sendiri lah. Terima kasih kepada pihak-pihak yang mengira. Jikalau ingat nama, kalau tolong siapa-siapa tag kami akan sebutlah kepada sesiapa yang mengira-mengira ni. Kredit akan diberikan, jangan risau. Jika anda bawa kerja memang diberikan. Tapi pada waktu ini terdapat AE ditembak oleh Schwab tapi tidak akan berlaku knockdown. Bahkan jarak jauh sahaja ni salah satu penembak terbaik daripada Vampire selain daripada Tony K. Mereka ada 4 mata penyingkiran, kemenangan di gudang 3 tadi. Void mula bergerak dengan 2 orang player mereka. Tinggal 2 saja tapi belum lagi give up sebab mereka ada Zeta. Zeta akan mengepron. First aid kit pun tadi dia ada 4 untuk diguna pakai. Sekarang sudah pun dinaikkan, kawan dia ada 6. So masih lagi kedudukan yang agak baik. Tapi kemasukan ini bukan kemasukan yang paling senang sekali bagi mereka. Memang kena bermain seperti ulat bulu sedikit. Di circle depan-depan muka saja dan godang mereka itu tidak sesiapa tapi Poundbait grenade tangan kena pada Flex. Bahkan Yal, satu player mereka dalam keadaan knockdown tapi masih boleh dipegang. Lihatkan kedudukan Jimmy memang cantik tapi hampir-hampir mendapatkan knockdown. Kalau dapat knockdown tersebut mungkin push boleh dilakukan oleh teammate-teammate yang lain tapi Jimmy tidak akan give up. Tembakan lepaskan dengan skop 4 M4. Tapi pergerakan daripada Yal sekarang akan mula tapi Leon juga akan dijatuhkan pada ketika ini. Boom. Ada 2 player mereka dapatkan knockdown. Yami menembak secara rambang. 4 lawan 2. Flex akan dikeluarkan secara langsung. Leon dikeluarkan secara langsung. Ada Luke dan juga Jimmy. Perlu lakukan sesuatu secepat mungkin. Sam9, 2 orang di knockdown juga oleh Vampire. Tinggal 1 untuk mereka. Sam9 dalam keadaan yang sangat sukar. Brian baru saja dijatuhkan. Kenny juga akan menjadi tindakan susulan ataupun mangsa susulan daripada serangan tersebut. Belum ada markah sebenarnya untuk pasukan-pasukan ini. Sam9 rasanya tak dapat. Depan muka, tembak dia. Jimmy, tembak dia, Jimmy. Dapat. Boom, berjaya untuk dijatuhkan. Ada Luke sekarang ini. Menggunakan bandage terlebih dahulu tapi Jimmy akan dijatuhkan semula oleh Yami. Dia akan cuba bergerak kalau belakang block tu tapi tak sempat. Ada Luke kena bermain solo versus squad. 3 orang di hadapan tapi zona akan sentuh dia. Batu itu tidak akan batu terlalu lama tapi Void. Dia pergi depan main 1 orang. Boleh datangkan tak sempat. Selamat. Dia hampir-hampir clutch. Hampir clutch lawan AE. Gila-gila tapi Rosemary macam biasalah best performer. Tak boleh nak cakap apa. Rosemary ni memang berfikir 17 langkah ke depan. Dalam situasi yang agak sukar dekat situ berjaya untuk pusing-pusing. Stone akan jatuhkan Infinity. Walaupun masa yang lebih baik berbanding dengan Vampire. Mungkin Vampire sudah kehilangan Stone pada waktu ni. Tangan dibaling ke arah Vampire tapi tidak masuk ke dalam rumah mereka. Maka 3-3 masih lagi akan berdiri. Tapi Infinity tidak akan give up. Baling beberapa baringan-baringan utility. Tapi pada waktu yang sama mereka perlu hati-hati dengan Xavier. Xavier juga salah satu tim yang kuat. Tapi kat sini terlihat Yal dikeluarkan tengah ke-8. Mereka dapat 2 mata untuk round ini. Xavier sangat-sangat kuat dekat circle-circle yang berada di kawasan Paradise dan juga sebelah bootcamp. Kali ini circle pergi ke arah belah atas Paradise, itu belah-belah Tatmok. So inilah kawasan yang mereka boleh dominate. Dan mereka ada 3 orang player pada ketika ini. Number advantage ada pada 2 tim iaitu Talon dan juga Infinity. Talon sudah pun ada 6 mata penyingkiran, so mereka ada momentum dalam permainan kita kali ini. Advantage paling besar pada mereka diikuti oleh Infinity. Tapi Rosemary sekarang ni akan dijatuhkan oleh God Tuni. Salah satu player yang pernah bermain di China. Rosemary terus akan dibunuh. Diantar ke lobby oleh Encik Lobby. Talon sekarang ni akan menyerang PA. Bolehkah PA menjatuhkan Talon ini seperti mereka jatuhkan BTR? Pergerakan dilakukan perlahan-lahan. Grenade tangan dibaling sekarang ini. Kedua-dua tim tidak ada circle. DBS dipegang tapi grenade ini akan menyinggah. Tidak mengenai sasaran. S12K berlawan dengan DBS. Menyerang daripada kawasan belakang. Bunyi tapak kaki sekarang ini akan dengaran. 4 lawan 2. Adakah kerosakan dapat dilakukan kat sini oleh seorang Kido? Kido nampak target. Tembakan lepaskan. Dia tersasar sedikit. Peluru yang kedua kena target tetapi kedua Misery juga akan menaik target juga menyebabkan satu knockdown sudah pun berjaya dilakukan. PA rata.
Dan compound ni akan dipegang oleh Talon dan 8 mata penyingkiran di tangan mereka di sekarang ini, J. Oh ya, tapi Talon yang memang betul-betul perform pada minggu ini. Tapi yang menariknya ialah untuk pasukan PA, mereka adalah pasukan Malaysia yang paling perform untuk game yang pertama ni lah. Kalau dibandingkan, hari ni adalah hari yang paling banyak sekali tim Malaysia. Tapi untuk game pertama ni mereka paling perform. Sedangkan semalam memang agak teruk lah, tak boleh nak dinafikan. Hari ni saja, baru saja buka game, dia dah sama. Lebih sebenarnya markah daripada apa yang dapat semalam. Sebab dia akan dapat 6 markah. Dia akan ada 1 placement point. So dia dapat 6 markah daripada game ini. Semalam, total point dia dapat ialah 5. Lebih daripada 100% kenaikan bagi mereka. Tetapi kat sini grenade tangan daripada Terry! Okay. Dapat 2! Terry dapat 2 dekat situ. Vampire Player Terry cuba untuk dilanggar saja tapi tak kena. Tony K last guy sekarang ni. Terry cuba mendapatkan mata-mata peninggalan tersebut. Tony K nyawanya rendah. Akan ditembak sekarang inilah Godju ni. Godju ni dijatuhkan. Tony K mendapatkan mata peninggalan tersebut. Kali ini kita nampak Tony K lawan Terry K depan-depan. Dan Tony K akan menang. Terry K akan berjaya untuk dijatuhkan. Adakah Tony K juga mati sekali? Ya, habis. Okey, sama-sama mati. Tahniah. Akhirnya momen Tony K dan juga Tony K kita berjaya untuk lihatkan. Tapi kali ini di Xavier dengan 2 orang player mereka berjaya mengeluarkan satu lagi squad di depan. Itulah tim The Infinity. Boom. Baru masuk. Nampaknya mereka ada peluang mendapatkan chicken dinner di sini. Dengan 3 orang player yang mereka masih lagi ada. Talon akan mendapatkan satu terlebih dahulu ke atas Boom. So Boom sekarang ni 2 orang player tinggal untuk mereka. Talon belum masuk lagi dalam circle. Nyawa-nyawa ikan untuk 2 orang player. Linux, bandage akan kena pakai. 8 mata penyingkiran boleh naik lebih banyak kalau grenade ini berjaya mengenai sasaran. Linux, first aid kit dia cocok. Zona betul-betul di belakang. Grenade tersasar. Boom masih lagi ada peluang untuk menembak dan mereka dapatkan satu. Kawasan Fonbit ini, kawasan berharga. Tembakan dilepaskan juga daripada kawasan tepi. Yami mendapatkan Linux. Talon tinggal satu. Boom yang di knockdown berjaya untuk dibangunkan semula. Sebentar tadi dan player terakhir juga kena tembak oleh Yami. Dan mereka akan ada 7 mata penyingkiran sekarang ni untuk Boom. 2 lawan 1 lawan 2. Ya, tapi itulah dia 2 lawan 1 lawan 2. Sukar sikit untuk menyatakan siapakah yang boleh menang sebab AE ni pun boleh menang dan dia sekali lagi akan menunjukkan kerajaan AE ni betul-betul kukuh. Di Xavier walaupun dapat jatuh terlebih dahulu dan Alpha 7 berjaya untuk menyamakan kedudukan dia dengan di Xavier tapi dia sudah belum dikesan. Ayap, sekarang ini 1 lawan 1 lawan 2. Boom. Tiba-tiba akan berada di atas dengan apa yang dilakukan oleh seorang Alpha. Ya, Alpha nyawanya rendah. Ada first aid kit atau diguna pakai ataupun tidak akan menjadi persoalan. Dia cuba bergerak, ya ada. Tapi Zona sekarang menyentuh kaki. Dia akan mula menunjukkan badan beliau pada Yami. Yami dari tadi menembak player-player yang melakukan perkara ini. Cuba masuk ditembak, cuba masuk ditembak. Dan sekarang ini dia prone di kawasan yang agak open juga. Zigzag run beliau kena. Yo, wow, di Xavier rata terlebih dahulu tapi Alpha 7 terbukti tadi dia boleh 2 lawan 1 tapi what? Alpha. Okay, yang dia lasik kalau dia menang kat sini J. Memang dia gila. Mampu dia lakukan perkara tersebut. Dia tak ada masa. Dia tak ada masa langsung tembakan yang lepaskan. Nyawa dia terlalu rendah. Oh ya. Hampir menjadi player paling gila. Ingatkan Rosemary je boleh lakukan benda ni. Alpha 7 pun boleh. Betul-betul ada semangat. Semangat Carrillo lah Alpha 7 ni. Aku nak cakap semangat Cristiano Ronaldo. Tapi dia tidak masalah. Alpha 7 pun boleh kat situ. Yami ni angin. Ya. Kenapa bukan aku yang clutch, kenapa engkau yang clutch? Tapi tahniah diucapkan kepada Boom. Winner chicken dinner. Bagi map Sunhawk dan tim paling perform kat map ni lah kan? Oh ya. Tadi pun dia main kat situ. Aku rasa semalam dia bukan nombor 1, Void nombor 2. Sebab semalam dia tak main. Ya betul. Memang Boom. Tapi itulah untuk melihatkan AE dia duduk 2 orang lama dah. Sejak dia dilanggar tadi.